Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kitab Hidayatus Salikin, faslun fi adabil jum'ati. Ini suatu pasal pada menyatakan adab Jumaat. Kita belajar hari kali ini iaitulah dalam bab adab tentang Jumaat. Adab hari Jumaat, adab malam Jumaat, apa yang perlu kita buat, kerja apa yang kita nak buat hari Jumaat. Jadi kalau kita duduk dalam negara Islam, hari Jumaat ni hari cuti. Orang tak kerja hari Jumaat ni untuk at-tafarruq lil ibadah, untuk nak menuhkan masa dengan ibadah. Sebab Jumaat ni dia suruh kita belajar di masjid awal dan sebagainya. Tapi kalau negara yang tidak jadi negara Islam, negara orang putih, dia tak suka hari Jumaat. Sebab dia ada hari lain. Orang Yahudi hari Sabtu, Kristian hari Ahad. Jadi kita hidup ikut juga buat tu. Masyarakat hari ni boleh kata kak dia ikut belakang Kristian. Gapo ikut belakang hak orang tidak Islam buat. Gapo dia buat jadilah. Hak orang Islam buat ni tak kena belakang. Kodi lah, pak nak nampak lekeh lah, tak standard, macam-macam gelaran kena kita. Jadi bila kita masuk dalam bab Jumaat, barulah kita nampak bagaimana hari Jumaat ni, macam mana agenda yang kita nak penuhi untuk menghidupkan ihya yaumul Jumaat. Kata Imam Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali alaihi rahmatullah ta'ala, i'lam annal jum'ata 'idun min a'yadil mu'minin wa huwa yawmun syarifun qad khassa Allah azza wa jalla bihi hadhihi al-ummah wa fihi sa'atun muhimmatun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha fiha hajah illa a'tahu iyyaha. Imam Ghazali kata dia dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang bermaksud i'lam, ketahui olehmu. Kita kena tahu, mana ketahui olehmu tu, hei para pembaca, para pendengar, kamu kena reti bahawasanya hari Jumaat itu suatu hari raya daripada beberapa hari raya sekalian mukminin, iaitulah hari yang sangat mulia. Hari Jumaat ni dianggap sebagai yaumul Eid, Eidul Usbu', hari raya dalam seminggu bagi orang mukmin. Hari Jumaat, bila sebut hari raya, adakah orang hari raya buat kerja? Tak ada. Jadi hari Jumaat ni kena hari tafarruq lil ibadah, iaitu hari yang mulia. Sesungguhnya menentukan Allah azza wa jalla dengan dia akan umat, yakni akan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat ni khusus, kelebihannya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi dalam hadis lain, Nabi kata adallallahu man qablana. Allah Taala tak bagi hidayah kepada orang dulu daripada kita nak ambil hari Jumaat ni sebagai hari besar. Tak jadi. Tak jumpa cari. Yahudi ambil hari Sabtu, Ahad, Kristian ambil hari Ahad, Nasara ambil hari Ahad. Jadi semua umat dulu tu tabaun lana, jadi ikut kita. Sebab kita duduk depan Jumaat, baru hari Sabtu. Jadi kita duduk depan orang lain. Itu kelebihan dia. Jadi Allah Ta'ala tentukan hari Jumaat ini khusus untuk umat ini, dan di dalamnya itu saat yang mustajab. Dalam hari Jumaat ni ada satu masa yang Allah Ta'ala perkenankan siapa dia berdoa masa tu. Kena betul dengan tangan itu, terima selalu. Yang tiada membetuli akan dia oleh hamba yang muslim, yang meminta doa akan Allah Ta'ala dalamnya akan suatu hajat, melainkan memberi ia akan dia akan hajatnya itu. Mana-mana orang minta hajat pada masa tu, saatul ijabah tu, waktu Allah Ta'ala perkenankan permohonan, Tuhan terima selalu.
Jadi nak tahu macam mana saatul ijabah ni. Jadi kita duduk sehari Jumaat nyari ke mana? Doa sama. Dah lah, jumpalah dia dengan saat tu. Bermula adab hari Jumaat itu 20 perkara. Adab hari Jumaat ni ada berapa perkara dalam kitab kita ni? 20 perkara. Kalau boleh ingat awak ni serta beramal dengan dia, pandai ke tak pandai kita? Pandai dah lah dalam bab tu. Banyak lagi bab lain pula kena mengaji. Maka adab yang pertama, ingat kita ni, dalam kitab ni kata adab hari Jumaat tu 20 adab. Yang pertama, hendaklah engkau sediakan baginya pada hari Khamis. Hari Khamis nak sambut hari Jumaat tu, bersiap sedia dah. Sebagaimana kita nak sambut hari raya sebulan boleh puasa, siap. Dengan kuihnya tak mudah, buat kuih banyak, siang malam buat kuih. Dengan apa ni, rumah siapnya, bersihnya, persiapan itu kuat. Kamu buat persiapan persediaan bagi menyambut hari Jumaat ni pada hari Khamis dengan menyuci kain dan menyuci baju dan membanyakkan mengucap tasbih dan istighfar pada petang-petang hari Khamis itu, kerana waktu yang demikian itu mempunyai fadilatnya akan waktu hari Jumaat. Mana petang Khamis itu siap dah masuk pada Jumaat tu, berzikir, beribadat pada Allah SWT. Lebih-lebih lagi kita berselawat, kerana Nabi SAW perintah dalam Quran, dalam hadis Nabi perintah suruh selawat dia pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Kita duk leka benda lain, rugilah kita. Dan adab yang kedua, itu adab yang pertama, buat persiapan nak sambut hari Jumaat. Sebagaimana kita buat persiapan nak sambut hari raya, Aidil Adha, Aidil Fitr, siap. Nak sambut Aidil Usbu' kena siap juga. Dan adab yang kedua, sunat engkau puasa pada hari Jumaat itu. Tetapi engkau sertakan dengan puasa hari Sabtu atau hari Khamis. Kerana makruh puasa pada hari Jumaat itu dengan tiada disertakan dengan hari Sabtu atau hari Khamis. Di sini ada sedikit perbahasan. Dalam kitab ni kata sunat engkau puasa pada hari Jumaat. Tapi dia bagi syarat, nak puasa hari Jumaat kena puasa sekali hari Khamis atau hari Sabtu, kena kawal kapit hari Jumaat. Tak boleh seorang dia. Kerana Nabi kita larang puasa pada hari raya. Larang ke tak larang? Tak boleh. Yang masyhurnya adalah hadis Nabi SAW, Nabi kita suruh puasa bila? Pada hari Isnin dan hari Khamis. Tak timbul riwayat daripada hari Jumaat ni. Lepas tu lagi kita kata dalam bab ni, bab yang kedua ni ada sedikit perbincangan. Kita tulis di situ yang sahihnya Nabi SAW suruh kita puasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Ada hari Jumaat tidak timbul, kecuali hari Jumaat ni jatuh pada Ayyamul Bid, hari bulan cerah, iaitu hari 13, 14 dan 15 tengah bulan Hijri. Kalau jatuh hari Jumaat pada hari itu sunat Ayyamul Bid dia panggil. Jadi kalau nak puasa hari Jumaat saja, mesti kapit dengan Khamis ataupun Sabtu. Jadi hak yang baiknya kita puasa mengikut arahan Nabi SAW, puasa hari Isnin dan hari Khamis. Dan adab yang ketiga, apabila terbit fajar hari Jumaat, maka sunat mandi. Sunat kita mandi, kerana waktu mandi Jumaat itu daripada terbit fajar sehingga mengerjakan sembahyang Jumaat. Maknanya, kalau kita nak mandi untuk sunat Jumaat, mesti selepas fajar. Ini berbeza dengan nak mandi sunat hari raya. Mandi sunat hari raya, kita boleh mandi sebelum fajar. Sebab apa? Sebab hari raya dia semaya awal. Jumaat semaya bila? Pukul 1 kali orang semaya. Jadi pasal itulah tak masuk waktu mandi sunat Jumaat ni kecuali selepas terbit fajar. Tetapi pada waktu hampir hendak pergi sembahyang Jumaat itu terlebih afdal. Yang baiknya kita mandi ni masa kita nak pergi sembahyang Jumaat. Kenapa? Barulah kita pergi ke masjid tu tak bang peluh kita. Jirai-jirai sebelah kita tengok
kita duduk kat dia tu nyeksok selalu. Oh sedap bang dia ni. Dah lah bang pakai baju baru lagi, pakai minyak atar pula. Minyak atar pula jangan beli. Dua orang selek bang Dr. Kalu tu beli yang betul-betul wangi. Orang dekat sebelah kita rasa nak senyum bang. Sedap dia ni. Mandi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Artinya bermula mandi hari Jumaat itu wajib. Yakni sunat muakkad, wajib tapi sunat muakkad. Mana? Atas tiap-tiap orang akil baligh. Jadi hadis ni kata mandi Jumaat ni wajib ke atas setiap orang yang muhtalim. Muhtalim maksudnya orang yang bermimpi. Jadi di sini timbullah perbahasan di kalangan ulama hadis. Wajib ni kepada siapa? Kalau muhtalim maksudnya orang yang dah bermimpi, maknanya orang dah balik, wajib dia kena mandi sunat Jumaat, maka mandi sunat. Tak mandi tak jadi sunat lagi, wajib mandi wajib hari Jumaat. Tak ada. Walaupun sebagai ulama kata wajib. Tapi yang masyhurnya maksud muhtalim wajib di sini, pasal tu dah dia tulis sunat muakkad. Maksudnya ala kulli muhtalim, orang yang dah akil balik. Orang yang dah mimpi, mana akil balik lah dia tu. Jadi dia sunat kena mandi kalau dia nak pergi sembahyang Jumaat. 3. Dan adab yang keempat, sunat menghias dirinya dengan memakai pakaian yang putih. Adab yang keempat, sunat hias diri dengan pakai pakaian yang berwarna putih. Enaknya yang bersih. Yang baiknya kalau warna tu putih, itu lagi baik. Kalau tak ada warna putih, hijau, merah, kelabu ikutlah, tapi enaknya syarat dia nya bersih. Jangan mari masuk pintu tu orang pakai kelis belakang dia. Allah, dia tak buat hangit mari ni. Jadi berat lagi tu. Kerana pakaian yang putih itu terlebih kasih kepada Allah Ta'ala. Karena diriwayatkan daripada Nabi, al-jannatu bayda wa ahabbul asya'i ila Allah Ta'ala al-bayad. Maknanya bahawasanya syurga itu terlebih putih dan terlebih kasih suatu kepada Allah Ta'ala itu suatu yang putih. Memang ada riwayat lain, riwayat mengatakan putih ni suka, Nabi kita suka pakai warna putih. Tapi hadis ni, hadis yang kita baca ni, al-jannatu bayda ni, hadis riwayat kepada Nabi ni, hadis ni kata ulama yang tahqiq hadis, dia kata lam ajid mukharriju ba'd. Saya tak jumpa lagi hadis ni, siapa dia riwayatnya. Mana hadis ni tidak dijumpai riwayatnya oleh ahlul hadis. Jadi kita nak kata hadis kan macam mana tu tahu lah. Dalam kitab Al-Jami'us Saghir, dia kata hadis ini rawahul Bazzar, tapi sanad dia maudhu', hadis palsu. Kata Al-Haythami, wa fihi Hisham ibn Ziyad wa huwa matrukul hadis. Kalau ngajar mustalah hadis, matruk ni gapo dia darjah hadis dia. Hisham bin Ziyad ni kata Haythami matrukul hadis. Mana hadis ni tak boleh lah kena nyokondem ulama gini mau berat. Dan adab yang kelima, sunat memakai bau-bauan yang terlebih harum seperti kasturi dan barang sebagainya. Sunat kita pakai air wangi, bau-bauan yang sangat wangi kita pakai. Dan makruh memakai zabat. Gapo dia zabat ni? Zabat ni ialah sejenis bauan daripada jebak musang. Patut rupanya jebak-jebak ni ambil daripada kaca Arab juga zabat. Zabat ni dia orang panggil bauan ambil daripada jebak musang. Sedap ke bang? Lagu mana benda Kerana ia pakaian perempuan. Tidak busuk mana. Pakaian perempuan dia panggil ni. Dan lagi pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, bahawa zabat itu najis. Mazhab Hanbali kata zabat ni najis. Sebab satu dia tak boleh pakai. Jangan-jangan dia pakai lah benda-benda yang tak baik. Sekarang ni timbul masalah kalau pakai air wangi. Dia orang panggil perfume apa nama ni. Haji ni pecik prek. Tubik halun.
Boleh pakai atau tak boleh pakai? Boleh atau tak boleh pakai? Jadi timbullah perselisihan pendapat. Ada ulama mengatakan, ulama-ulama yang tua ni dipanggil ulama hak lama sikit, dia kata tak boleh pakai sebab benda tu ada alkohol, ada arak. Tapi ulama-ulama hak agak kedia sikit ni, kita tak kata hak muda lah, hak kedia sikit, dia kata air perih ni boleh pakai. Kenapa? Sebab alkohol dia tu bukan alkohol arak. Kalau alkohol arak, orang minum mabuk, tak mati. Tapi kalau minum alkohol yang buat air wangi ni, bukan mabuk, mati. Faham tak? Mati, maknanya tak boleh, bukan untuk minum, bukan arak tu. Jadi pendapat yang mengatakan alkohol apa ni, air wangi hak perih ni boleh pakai, ini adalah pendapat jumhur kebanyakan ulama semasa. Termasuklah ulama-ulama besar seluruh di peringkat antarabangsa pun mengatakan air wangi ni boleh diguna, tidak timbul lagi masalah. Dia kata terbaik macam alkohol tu, alkohol tak alkohol pun, alkohol dia sini bukan alkohol arak yang dibuat yang untuk minum arak mabuk. Pasal itulah ulama kata, ulama yang kaji masalah ni, alkohol dia ni dibuat khas untuk bang benda ni. Kalau tidak, kalau minum alkohol ni mati. Alkohol arak tu minum dia mabuk. Itu beza. Dia main kisabah. Najis ke tak najis? Itu masalah juga tu. Dan adab yang kelima, adab yang keenam dah, melebih-lebih pada suci, menyuci badan dengan menghilangkan bau-bau yang busuk pada badan. Kalau tiap kita jenis masal tu, belilah alat tu sikit, obat dia tu. Sebelum pergi masjid tu pasal dulu, bawah abui dulu. Barulah duduk masjid tu orang sebelah kita selesa. Bang, kalau tidak dia seberat dia ni. Pakat nak lagi duduk lain tak kosong hayau kan. Duduk main ke tiap masa kita tak. Yang main tiap masa yang pun masalah juga. Kena belilah ubat-ubat tu, alat-alat yang boleh menghilangkan bau dia tu. Dan menghilangkan yang cemar-cemar pada badan. Kotor-kotor di badan, daki-daki tu buat belakang. Dan mencukur bulu ari-ari. Bulu ari-ari kena tebah dia. Jangan duduk goseng situ. Dan mengandam misai. Misal pun kena andam molek. Setengah orangnya taruh misal dia macam kau jadi kau utai tak ada tebah. Terus salahnya makan pulut dulu dia borang habis. Jangan, kita ada adab. Dalam Islam dia ada adab peraturan nak makan, minum. Guti misal tu betul-betul. Misal ni perhiasan orang lelaki, tapi janganlah siapa polah masuk ke dalam mulut makan sekali dengan dia. Betul ke salah makan nasi kerabu sama ke kerabu. Dan mengerak kuku. Kuku kita ni biar beza dengan kucing. Kucing aja kat kuku tak? Tak kerak, kita orang kerak. Dan mencabut bulu ketiak. Bulu tiak cabut. Barulah tak bau hangit. Ni bulu tiak gosnya potokel. Tak ada kerak. Jadi dalam ni tak ada cukup janggut. Ada orang tanya kenapa janggut tak ada sini? Pasal ulama mengatakan cukur janggut itu tak boleh. Sebab janggut ni nak membeza di antara laki-laki dan orang perempuan. Kalau kita cukur juga, mana kita sudah jadi nak jadi orang perempuan. Sedangkan janggut ni tu beza. Mana ada orang perempuan ada janggut? Ada. Kalau ada salah ada seorang bomo kata pindah pakai hospital mana? Gina so nak pergi cocok hormon dia tak naik bulu. Kita ada ni pergi buat apa? Hak ada ni pergi buat. Kenapa? Ini bahaya. Ada dalam hadis lain Nabi kata wafiru al-liha. Lok biar janggut tumbuh hanya. Lepas janggut ni. Dia kata janggut orang ada 3 orang pun lepas juga ustaz. Kata nak Nabi juga lepas gilah. Orang sikit pun biar nak. Kalau orang lebat comel juga. Jadi tak masuk dalam cukur janggut dalam adab ni tak ada. Siapa dia cukur juga janggut, dia telah menyalahi peraturan. Pasal orang tak ada janggut ni serupa dengan orang perempuan. Dan adab yang ketujuh, sunat berpagi-pagi pergi ke masjid yang tempat sembahyang berjamaah itu.
padahal ia berjalan. So nak kita pergi awal ke masjid, berjalan kaki, jangan naik kenderaan. Kena horkat tak apa. Ni horkat rumahnya kereta juga, hati dah jam habis segala apa ni, segala parking tak ada dah. Kau mai dekat masjid pun start kereta juga pergi jalan kaki, bawa mana naik kereta mari. Ni dia kata dengan berjalan, dengan kelakuan yang tetap dan hadir hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta masyrul. Apa makna masyrul? Sibukkan dirinya dengan zikir dan membaca Quran dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man raha ila al-jum'ati fi as-sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badanah. Wa man raha fi as-sa'ati ath-thaniyati fa ka'annama qarraba baqarah. Wa man raha fi as-sa'ati ath-thalithati fa ka'annama qarraba kabsha aqrana. Wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ati fa ka'annama qarraba dajajah. Wa man raha fi as-sa'ati al-khamisati fa ka'annama ahda usfura. Wa man raha fi as-sa'ati as-sadisati fa ka'annama ahda bayda. Fa idza kharaja al-imam tuwiyatis suhuf wa rufi'atil aqlam wajtama'atil malaikatu 'indal mimbar yastami'una adh-dhikr. Hadis ni artinya, barang siapa pergi ke masjid kerana sembahyang Jumaat pada saat yang pertama, orang mula-mula mari sampai masjid tak ada orang lagi, maka seolah-olah ia menyembelih korban seekor unta. Siapa dia nak seekor unta, pergi awal masjid. Boleh ke agak-agak unta? InsyaAllah ta'ala dah. Nak korban seekor unta, pergi awal saatul ula. Dan barang siapa pergi pada saat yang kedua, maka seolah-olah menyembelih korban seekor lembu. Boleh kira lagi lembu. Dan barang siapa pergi pada saat yang ketiga, maka seolah-olah menyembelih korban seekor kambing biri-biri yang bertanduk. Bukan biri halus ni, biri ada tanduk. Pelajar-pelajar kita ni nak kambing besar apa tak? Nyo bangun dia tinggi pada orang. Cakur ni. Dan barang siapa pergi pada saat yang keempat, maka seolah-olah menyembelih korban seekor ayam. Mana agak kita ni? Dia ayam ke apa dia ni? Dan barang siapa pergi pada saat yang kelima, maka seolah-olah memberi hadiah seekor burung ciak. Kau kecil dah lah tu. Dan barang siapa pergi pada saat yang keenam, maka seolah-olah memberi hadiah satu telur, sebiji telur. Maka apabila keluar imam keluar nak tebah, maka dilipat suratan dan diangkat akan kalam, dan berhimpun segala malaikat pada sisi mimbar, padahal mendengar mereka itu akan zikir dan khutbah. Rugilah kita. Kalau kita masuk masjid, imam naik mimbar dah, orang ni malaikat tak tulis dah. Tak tulis dah. Telur pun tak boleh. Jadi kalau kita tak dapat unta, biarlah boleh we telur. Jangan tak boleh apa-apa. Jadi bila mari imam masuk keluar, malaikat apa mari bangun duduk jaga kat mimbar ni tengah khutbah. Hadis ni riwayat Imam Muslim, tapi tak ada riwayat tuwiyatis suhuf wa rufi'atil aqlam wajtama'atu wa rufi'atil aqlam tu tak ada dalam Muslim. Ianya riwayat daripada Imam Al-Baihaqi dari Amr bin Syu'aib an Abi an Jaddihi. Jadi hadis tu jelas pada kita. Dan adab yang ke-8. Dengar ni adab yang ke-8 ni, apa jadi? Apabila masuk ke masjid, adab yang ke-8 dalam kitab kita kata, apabila masuk masjid, carilah tiar-tiar duduk di bucu-bucu masjid. Betul ke salah? Ada lagi tak? Kau tak jumpa? Cari dalam kitab tu.
Adab yang ke-8 masuk masjid, cari tiar, duduk bucu masjid, nyadar-nyadar tiar. Ada? Kau tak ada? Salah tu? Salah. Ingat kau ada pasal gini lah perangai orang lain ni. Dia mari awal. Zuhur pukul 1.30, pukul 12 tu mari dah. Tapi silap gayung sampai lakah kata orang tua. Pergi tunggu bucu masjid. Tunggu kat pintu. Habis. Patutnya orang mari awal ni berebut duduk depan. Kalau ada orang tanya apa masjid sendiri ni ada aircon depan, belakang tak ada. Kata kalau ada belakang, ada aircon depan ni tak mari dah. Kalau ada belakang orang pakai penuh safety. Tu email pun nak kat sejadah ni mari belakang dah. Apabila masuk adab yang ke-8, apabila masuk ke masjid, maka hendaklah menuntut saf yang pertama. Masuk masjid jangan duduk belakang, jangan duduk tiar, nyandar-nyandar tepi dinding, duduk di saf yang pertama. Ini adab dia. Ini adab yang sudah dilupai. Siapa dia boleh pergi duduk ni, besar pahala dia. Dan adab yang ke-9, jangan ia melangkah akan bahu orang pada ketika ia masuk ke masjid itu. Jadi ada kalau di masjid di Arak tu memang orang ramai. Orang nak pergi pak depan dia lakah kepala orang ni. Dia pergi atas kepala kita ni main-main lopak pun. Bergayu naik atas kepala kita. Macam-macam adab masalah. Dan adab yang ke-10, jangan ia lalu pada hadapan orang yang sembahyang. Kalau kita nak pergi depan kan nak pergi ke mana ke, jangan lalu depan orang sembahyang. Orang sembahyang sunat tu. Orang nak sembahyang sunat pun mesti beradab juga. Jangan sembahyang tengah jalan orang. Jadi macam jangan setengah orang ni bila dia mari awal nak sembahyang sunat, duduk dekat pintu. Duduk dekat pintu. Jadi orang masuk pasal kena lalu depan dia. Itu salah. Satu kesilapan atau satu kesalahan yang tidak sepatutnya dibuat. Jadi orang nak lalu pun jangan lalu depan orang sembahyang. Orang nak sembahyang sunat pun jangan buat perangai, pergi tunggu tengah jalan orang buat perakak situ. Ini dua-dua tu salah. Dan adab yang ke-11, sunat ia duduk dekat apa tu? Dekat diwal. Apa dia? Dalam tengok dalam kitab dia. Dekat apa? Kitab lama ada, kitab baru ada. Diwal. Apa kitab tu? Diwal. Apa dia diwal? Diwal ni dia kata tengok ni. Dalam kitab Arab dia nya wajlis biqurbil haid. Dia duduk dekat dengan dinding. Atau tiang. Dinding pun atau tiang hok depan lah, jangan tiang belakang tu. Pasal nak mudah nak sandar lah kalau lengah duduk lama ni. Dan jikalau tiada mudah yang demikian itu, maka sunat ditaruhkan pada hadapannya itu suatu yang menegahkan orang yang lalu pada hadapannya. Maksud dianya, sunat kita duduk dekat dewal, dekat dinding sana untuk sembahyang sunat. Nak sembahyang sunat biar kita duduk dekat ada benda depan kita, buat sutra. Yang ni jangan boleh orang lalu depan tu. Ada benda depan kita. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istatiru fi salatikum walau bisahmin. Fa in ajazta fabsut musalla, fa in ajazta fahutta amamaka khatta. Artinya dinding olehmu pada ketika kamu sembahyang dengan sesuatu pada hadapan kamu. Bila kita nak sembahyang, tak benda depan kita. Kita ngadap ke arah dia. Kalau ataupun duduk belakang tiang atau belakang dinding, apa saja. Kalau tak ada benda-benda lain, ambil rahal kita buat lapik tu, tok situ. Atau bit kita. Yang pentingnya jangan kosong, biar orang lalu tu depan sutra kita. Dan jikalau dengan panah sekalipun, tak ada benda lain, ambil anak panah pacok itu. Jangan pacok atas kapek orang ni. Cari habis.
Zaman dulu tak apalah pacak anuh dia duk maya atas masjid dia biasa dia buat dengan pasir ataupun tanah. Boleh tak pacak. Mari duk pacak atas kapek kita ni berambak. Maka jika lemah engkau akan demikian itu, maka engkau goris khat pada hadapan kamu. Kalau tak ada benda-benda lain nak cari semua, tak ada benda, buat garis saya depan kita. Jangan awal lalu di hadapan garis saya tu, kecuali lepas pada tu. Dan adab yang ke-12, jangan duduk dalam masjid sehingga engkau sembahyang tahiyatul masjid. Ini pun adab yang telah dilupakan. Ini di antara perkara yang dilupakan oleh kebanyakan orang. Orang mana? Orang pergi masjid dah ni lupa ni. Hak tak pergi masjid tak masuk dalam kira-kira tadi. Hak pergi masjid sekalipun masuk dalam masjid tak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Maka ini sudah langgar adab tata susila. Langgar adab tata susila. Kadang-kadang kita ni bila kita masuk tempat-tempat biar ada adab. Masuk dalam tempat biar ada adab. Masuk dalam masjid adab dia tahiyatul masjid. Ataupun kita semaya kalau orang fardu dah semaya fardu. Kalau orang azan dah semaya sunat qabliyah. Supaya juga nak adab masuk rumah orang. Mesti bagi salam, assalamualaikum. 3 kali tak jawab, klik. Jangan gitu taman datuk ni. Jengok mari depan ke dapur, tengok isteri dia duduk dapur dalam rumah dia, ikut dia nak pakai baju tak tidak. Maka kita akan nampak aurat orang, nampak apa ni benda-benda dalam rumah orang tak baik. Manusia sekarang ni kadang-kadang tidak beradab, tidak beretika, tidak berakhlak dalam masalah yang berlaku. Baik. Jadi adab kita ni, adab yang ke-12 ini, jangan duduk dalam masjid hingga engkau sembahyang tahiyatul masjid. Ini adab. Salah satu daripada sunnah yang dilupa oleh orang, yang ditinggalkan oleh orang ni, sunat tahiyatul masjid. Dan memadalah tahiyatul masjid itu dengan 2 rakaat. Dan jangan engkau tinggalkan akan sembahyang tahiyatul masjid itu, jangan tinggal. Dan jikalau pada ketika khatib membaca khutbah sekalipun, kalau kita masuk tu imam tok khatib duduk khutbah, duduk ittaqullah, kita kena mai sunat juga. Tetapi pada ketika itu jangan dilebih daripada 2 rakaat. Janganlah mentah kata khatib khutbah sunat tahiyatul masjid kita pakai gomo panjang. Sudah baca Fatihah kak, rokok jelah. Tak usah duduk panggil derah pula, lagu pula kau. Ini kacau ni. Kena panggil pihak selamat akak orang tak luar lagu ni. Itu tidak beradab pula nama dia. Tetapi pada ketika itu jangan dilebih 2 rakaat dan memadalah tahiyatul masjid itu pada ketika ini dengan niat 2 rakaat ratibah yang dahulu daripada jemaah itu. Mana kita masuk ni niat tahiyatul masjid, tak payah habis semaya 2 rakaat pula lah untuk qabliyah jemaah, tak ada lah. Maka jadi sotil. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan yang terlebih afdal itu bahawa engkau sembahyangkan akan tahiyatul masjid pada hari Jumaat itu 4 rakaat dengan 1 salam. Ini pendapat Imam Ghazali. Dan engkau baca pada tiap-tiap 1 rakaat, kemudian daripada Fatihah baca qul huwallahu ahad 50 kali hingga akhirnya. Kalau ni kena mari pukul 10 pagi lah baru boleh. Kalau mari khatib baca subuh mari 50 kali ni, apa diderah dengan tak email lagu ni dah. Fabil khabari man fa'ala dhalika lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannati aw yuralah. Artinya maka disebut dalam riwayat hadis Nabi. Tak boleh kata hadis lagi sebab tak tahu mari mana lagi tu. Barang siapa yang berbuat akan demikian itu, nescaya tiada mati ia hingga melihat ia akan tempat kedudukannya dalam syurga atau dilihatkan baginya. Kata Al-Iraqi, hadis ini dikeluar oleh Al-Khatib dalam riwayat Imam Malik daripada Ibn Umar. Kata Al-Khatib, hadis ini gharib. Mana kalau Khatib kata gharib tu mana hadis ni? Dari segi sahihnya tak hafal lah hadis gharib. Mana hadis pelik. Banyaklah hadis-hadis pelik kawan. Pasal kita kena bagi tahu setakat mana yang dia cari. Dan adab yang ke-13 bahawa sunat engkau sembahyang pada hari Jumaat itu 4 rakaat yang lain
daripada sembahyang tahiyatul masjid yang tersebut itu, dan engkau baca pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah surah Al-Kahfi. Pukul berapa nak pergi masjid ni? Pukul 9 pagi lah. Rakaat yang pertama saja surah Al-Kahfi. Dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah surah Taha. Dan pada rakaat yang keempat kemudian daripada Fatihah mana rakaat pertama pula ni? Engkau baca pada rakaat yang kedua kemudian Fatihah Al-Kahfi. Rakaat yang ketiga Taha. Rakaat yang keempat Yasin. Padahal empat surah ni tak. Dan jika tiada kuasa engkau akan demikian itu, kalau tak kuasa, Khosani pilih yang pertama. Kalau tak kuasa maka baca olehmu pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah surah Yasin. Nak tolong juga ni mai pus nak tolong. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah Alif Lam Mim Tanzil. Alif Lam Tanzil mana? Sejadah betul. Dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah surah Ad-Dukhan. Dan pada rakaat yang keempat kemudian daripada Fatihah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dengan cerita belakang. Dan adat yang ke-14, bahawa jangan engkau tinggalkan akan membaca surah yang tersebut itu pada malam Jumaat atau pada harinya, kerana pahala membaca segala surah yang tersebut itu amat besar. Dan setengah daripada kelebihan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat itu iaitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini. Artinya, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, nascaya diterangkan baginya daripada nur cahaya barang antara dua Jumaat itu. Jadi sunat kita baca pada hari Jumaat ni surah apa? Surah Al-Kahfi. Baca kata baca? Baca dah? Kau baru nak baca? Baru nak start baca? Ya, pentingnya kalau tak baca lagi dalam hidup kita ni, mulai minggu ni insya-Allah taala kita akan baca surah Al-Kahfi. Boleh ke? Surah Kahfi ni panjang juga, dekat setengah juzuk. Pasal tu lah hari Jumaat ni tak boleh kerja. Kerja dia hanya ibadat baca surah Al-Kahfi. Setengah juzuk, setengah jam lah. Kalau kita tua, kalau orang muda ni 10 minit ya. Hadis ini diriwayat oleh Al-Baihaqi dari Abu Sa'id Al-Khudri dalam kitab Al-Irwa, Irwaul Ghalil. Dia kata hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Dan setengah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Kahfi adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi, nascaya terang baginya daripada nur, daripada cahaya barang yang diantaranya dan antara Baitullahil Haram. Jauhlah jaraknya cahaya. Yang pentingnya kena baca surah Al-Kahfi ini kerana Allah Ta'ala nak bagi cahaya pada kita seminggu. Cahaya panjang. Jarak dia yang sini ke Mekah. Boleh tahap jalan suruh molek. Dan sabda Nabi, dan riwayatkan daripada Nabi, diriwayatkan, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ati aw yaumal jum'ati u'tiya nuran min haitsu yaqra' ila Makkah wa ghufira lahu ila yaumil jum'ati al-ukhra wa ziyadati fadli 3 ayyam wa shalla alaihi 70,000 malak hatta yusbih wa ufiya min ad-da' wad-dabilah wa zatil jamb wal baras wal juzam wa fitnatid dajjal. Kalau kena hak ni mau gawe banyaklah kelebihan dia ni. Artinya, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat atau pada harinya. Hadis sahih ada dah tadi atas hadis.
Kok ni pulanya, siapa dia baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat atau hari Jumaat, diberi akan dia nur pada tempat membaca akan dia hingga ke negeri Mekah. Baca di Kolok Rai ni sampai ke Mekah juga. Dan diampuni baginya dosa daripada satu Jumaat pada satu Jumaat yang lain. Dan dilebih daripadanya 3 hari lagi. Jumaat hingga Jumaat 7 hari, jadi 10 hari lebih. Dan mengucap selawat, yakni meminta ampun baginya oleh 70,000 malaikat hingga waktu subuh. Dan disembuhkan akan dia daripada segala penyakit, dan daripada penyakit dabilah, iaitu penyakit luka yang dalam perut, atau penyakit yang sangat panas dalam perut atau dalam hati. Dan disembuhkan daripada penyakitnya dalam lambung sebelah kiri kita ni, alai rusuk. Dan daripada penyakit sopak, penyakit bala, dan penyakit budak. Penyakit kusta tulis itu. Penyakit kalau dia tulis itu, penyakit apa? Penyakit budak. Maknanya penyakit kusta. Tulis kitab tu. Lepas ni cari budak berapa, penyakit budak apa ni? Penyakit budak tu maksudnya penyakit kusta. Dan dilepaskan daripada fitnah Dajjal. Jadi hadis ni diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Abi Hurairah. Kata Iraqi, lam ajiduhu min hadisihima. Yang lagi tak ayat yang kata hadis ni daripada Ibnu Abbas daripada Abu Hurairah. Iraqi ni pakar dalam bidang hadis, dia kata apa? Lam ajiduhu min hadisihima. Aku tak jumpa cari hadis Abu Hurairah dengan hadis Ibnu Abbas. Maknanya kalau Iraqi kata tak jumpa tu, kalau kita jumpa, lagilah tak jumpa. Gitu. Tanda hadis ni, Iraqi kata tak jumpa cari. Tulis hadis ni tak jumpa cari. Tak usah buat syarah lah. Kalau jumpa nanti hadis tu sahih, kita buat. Dan barang siapa tiada hafaz akan segala surah yang tersebut itu, semua surah yang kita ayat tadi, surah ni tak hafal lah kau, maka hendaklah membaca surah Al-Ikhlas. Baca surah Ikhlas sudahlah. Apa dia surah Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Kau ni apa kata apa? Apa belakang ni insya-Allah. Kerana kelebihan membaca surah Al-Ikhlas itu amat besar, seperti yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad 50 marrah rufi'a lahu 50,000 darajah wa khutta anhu 50,000 sayyi'ah wa kutiba lahu 50,000 hasanah wa man zadahu Allah. Artinya, barang siapa membaca qul huwallahu ahad 50 kali, nascaya diangkatkan baginya 50,000 darjat dan dihilangkan daripadanya 50,000 kejahatan, dan disuratkan baginya 50 kebajikan. Dan barang siapa melebihi daripada demikian itu, nascaya dilebihi oleh Allah akan pahalanya itu. Tulis tepi itu. Kata muhakkik, kata orang yang buat tahqiq kitab ni, lam ajid mukharrijuhu, saya tak jumpa hadis ni diriwayat oleh siapa. Hadis ni juga tak jumpa cari. Ahli hadis kata tidak bertemu, tidak diketahui di manakah sumbernya. Jadi tak payah kata apa lagi tanya, tak jumpa cari. Panjang adat kita ni, adat yang kena belah. Dan lagi hadis diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad 3 marrat udila bi qira'atil wahyi kullihi wa man qara'aha 30 marrah lam yafdhulhu ahad min ahli dunya illa man zada ala ma qala wa man qara'aha 200 marrah uskina min al-firdausi maskana yardahu wa man qara'aha hina yadkhulu manzilah 3 marrat nafat anhu al-faqra wa nafa'atil jar. Hadis ni pun tanda juga tidak dijumpai oleh pentahqiq. Lam ajid mukharrijuhu, tak jumpa cari juga di mana sumbernya.
Artinya barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, nescaya menyamai dia dengan baca Quran sekaliannya. Ini ada hadis lain ada. Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthul Quran. Sama ni baca pahala 1/3 Quran. Itu ada. Dan barang siapa membaca akan dia 30 kali, nescaya tiada melebih akan dia oleh seorang daripada isi dunia, melainkan orang yang melebih atas bacanya itu. Orang yang baca juga 30 kali supaya dia. Dan barang siapa membaca akan dia 200 kali, nescaya diberi tempat kediaman daripada syurga yang bernama Firdaus, akan tempat kediaman yang disukainya. Dan barang siapa membaca akan dia pada ketika masuk rumah 3 kali, nescaya hilang daripadanya apa dan memberi manfaat ia akan sekampungnya. Jadi banyak lagi hadis-hadis tentang kelebihan surah Al-Ikhlas ini. Kita akan sambung dalam jasa kita yang akan datang insya-Allah taala. Dan lagi sabda Nabi tanda itu. Kita akan sambung pada minggu yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.